perkara-perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan sahabatku YB Ustaz Samsul Firdaus. Dah habis solat tarawih dengan anak-anak dan isteri ya. Alhamdulillah. Saudara Rafdi tak dapat kita berjumpa tahun ni di Shinetsu ya. Biasa tiap-tiap tahun kita buat program di Shinetsu. Siapa lagi yang dah masuk tu? Jangan lupa share kat kawan-kawan tu biar datang malam-malam ni untuk kita berbicara berkaitan dengan puasa. InsyaAllah kita menyambung bab seterusnya dalam kitab Mastika Hadis dalam tajuk perkara-perkara sunat semasa mengerjakan puasa. Yang wajib, yang rukun tu kita dah selesai dah kan, berkaitan dengan niat dan rukun-rukunnya. Ini kita baca tentang sunat-sunat berpuasa, yang mana amalan-amalan sunat dalam puasa ni dalam bulan Ramadan kalau kita lakukan mendapat pahala seumpama pahala amal fardu. Tu ya. Jadi menurut huraian para ulama, perkara-perkara yang disunatkan melakukannya semasa mengerjakan puasa itu ada banyak. Di antaranya ialah melambatkan makan sahur, menyegerakan berbuka puasa setelah masuk waktunya, membanyakkan bersedekah, membanyakkan membaca Quran, mengerjakan solat tarawih, sama ada dengan anak isteri di rumah atau dengan sidang jamaah yang lebih ramai di masjid. Dan juga sunat membanyakkan berzikir dan beristighfar dan beriktikaf di masjid. Semuanya ini diterangkan dalam hadis-hadis yang berikut. Jadi semua amalan-amalan sunat itu ada dasarnya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada nas-nas yang jelas. Ya. Baik, yang pertama kita tengok melambatkan makan sahur. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis suhuri barakah, rawahul Muslim dan Bukhari. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersahurlah kamu kerana makanan sahur itu mengandungi barakah. Jadi jangan lupa tuan-tuan sekalian, tiap-tiap pagi kita bangun sahur. Tapi kadang-kadang kita ni di awal-awal ni kita semangat bangun sahur, tapi nanti ujung-ujung tu kita dah macam malas lah, tak sahur pun boleh tahan juga. Dia bukan soal tak sahur tahan tak tahan tu ya, tetapi kita nak ambil keberkahan itu. Kerana apa barakah? Kerana sahur ini disunatkan ataupun disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada umat-umat yang terdahulu. Baik, kalimah barakah itu artinya kebaikan yang banyak. Jadi bila kita bersahur, kita akan beroleh kebaikan yang banyak. Iaitu daripada perkataan barakah tadi. Kerana orang yang mematuhi perintah ini akan beroleh banyak faedah daripadanya. Sama ada ketika ia bangun makan sahur atau ketika ia berpuasa pada esok harinya. Jadi bangun makan sahur itu pun kita dapat keberkatan, ambil waktu sekejap untuk kita berdoa. Kalau sempat kita solat-solat sunat, apa yang boleh kita kerjakan, solat tahajud dan juga yang lain-lainnya. Begitu juga keesokan harinya kita beroleh keberkatan apa? Iaitu daripada sudut kesegaran tubuh badan kita ketika mana kita berpuasa. Berkatnya itu jelas. Pertama, menjadikan orang itu mendapat peluang semasa bangun sahur pada waktu jauh malam untuk mengerjakan sesuatu amal ibadah dan berdoa. Tu tengok. Jadi kalau kita bangun awal, kita sempat untuk berdoa, solat, baca Quran dan seumpamanya. Kerana saat itu saat-saat yang makbul doa.
Jadi waktu pagi itu saat yang makbul doa. Dan waktu itu tuan-tuan sekalian, kalau kita berdoa minta pada Allah Ta'ala ni, dia lebih menusuk kalbu. Mana menusuk kalbu kalau kita berdoa sehingga boleh menitiskan air mata. Kerana apa? Kerana fikiran kita ketika itu ialah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak macam waktu siang. Siang-siang tuan-tuan sekalian, kalau kita beramal waktu siang tu kita kadang-kadang terfikir macam-macam. Imam tuan-tuan sekalian pergi baca khutbah hari Jumaat. Cuba dibaca panjang sampai lepas pukul 2. Turun alamat tuan-tuan sekalian. Kena marah dengan orang. Pak Imam ni tak reti ke? Orang nak kerja. Kalau tak hari Jumaat, hari lain pun kita jadi imam sembahyang Zuhur. Dulu saya di Masjid Negeri tu kan sembahyang Zuhur, diingatkan dengan imam-imam veteran kita. Senior kita. Ustaz, kalau Zuhur, Isnin sampai Jumaat jangan baca doa panjang-panjang. Pasal apa? Pasal orang nak masuk kerja. Yang dekat rumah pula tuan-tuan sekalian, yang kerja di ladang apa semua pun sama juga. Bila sembahyang pun kadang-kadang wirid pun tak sempat. Sebab apa? Sebab sibuk nak bekerja masuk ke kebun semula. Tetapi tuan-tuan sekalian, waktu malam orang tak terfikir nak pergi kebun, orang tak terfikir nak pergi mana. Fikirannya ialah untuk nak minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon pada Allah Taala supaya diperkenankan apa yang kita hajati. Jadi pastikan tuan-tuan sekalian, sambil kita nak bersahur, kita berdoa, kita solat sunat, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala apa-apa saja yang kita nak. Lebih-lebih lagi kalau ia meneruskan ibadahnya hingga terbit fajar. Maknanya dah kita bersahur pula, kita sambung lagi. Kita beribadah tadi sampai terbit fajar, iaitu masuk solat subuh, dan kita terus solat subuh berjamaah. Macam sekarang ni kita jangan tidur lagi, terus solat berjamaah dengan anak isteri kita di rumah. Jadi jangan tidur lepas subuh tuan-tuan sekalian. Ini ada orang lepas sahur tidur balik. Zuhur subuhnya jadi subuh gajah tuan-tuan sekalian. Dah pukul 7 suku 7.30 baru dia solat subuh. Itu yang solat kadang-kadang tak solat langsung pun ada sebab dia tidur balik. Jadi pastikan jangan tidur balik tuan-tuan sekalian. Kerana apa? Daripada sudut kesihatan pun lepas sahur tidur balik tak bagus. Orang lepas makan terus tidur tak bagus tuan-tuan sekalian. Kerana apa? Kerana perut kita sedang memproses, kita pula tidur pula. Jadi akan menjejaskan kesihatan. Pastikan jangan tidur lepas makan. Sama ada sahur ke ataupun makan-makan di waktu yang lainnya. Yang kedua, ia akan bangun pagi dalam keadaan segar dan bertenaga dalam menghadapi puasanya. Ini kelebihan sahur. Jadi bangun pagi, dia dalam keadaan segar dan dia mempunyai kekuatan untuk berpuasa sampai ke petang dan bekerja ketika mana puasa pun dia tak jadi masalah. Jangan jadikan puasa sebagai suatu alasan untuk tidak bekerja dengan baik. Waalaikumsalam. Waras Pak Imam Nazri daripada Masjid Syarif. Lama suyorak ketemu. Biasanya kita pun ada jumpa tazkirah. Tak ada tazkirah ni Pak Imam kali ni. Pak Imam pun duduk rumah aja, tazkirah sendiri kat rumah je lah. Baik tuan-tuan sekalian, jangan jadikan amalan tidur di pejabat. Kalau yang bekerja tu bekerja kat pejabat ataupun bekerja dalam keadaan malas, alasan puasa lah, letih lah. Jangan jadikan puasa sebagai kambing hitam untuk kita tidak beramal. Baik, diterangkan adalah hadis yang seterusnya. An Anasin an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala tasahharana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila as-salah. Qultu kam kana bainal adhan was-suhur? Qala qadru 50 ayah. Rawahul Bukhari. Ini kadar waktu, maknanya bila waktu yang dinamakan sahur tu sekalian dan bila waktu kita kena berhenti makan sahur tu. Daripada Anas dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu katanya, kami telah makan sahur bersama-sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda bangun mengerjakan solat. Anas berkata, aku pun bertanya kepada Zaid, berapa lamanya di antara azan subuh dengan masa makan sahur? Ia menjawab, kira-kira sekadar membaca 50 ayat. Kadar 50 ayat. Mana daripada makan sahur tu sampai ke buka tu, sampai ke masuk waktu tu, iaitu lebih kurang bacaan 50 ayat. Ayat yang sedang-sedang lah, jangan ayat pendek pula. Menurut huraian Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, 50 ayat Al-Quran yang tersebut ialah yang pertengahan. Bukan ayat yang panjang-panjang dan bukan pula ayat yang pendek-pendek. Mana ayat-ayat yang sedang-sedang.
Bukan yang ayat pendek-pendek seperti qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, ataupun yang panjang-panjang macam ayat-ayat surah Al-Baqarah, surah Ali Imran gitu ya. Dia yang pertengahan, yang sedang-sedang. 50 ayat. Itu waktu makan sahur ya. Ben, bacaannya juga bukan terlalu cepat dan bukan pula terlalu lambat. Bacaan yang pertengahan. Jangan terlampau cepat baca dan juga jangan terlampau lambat. Menurut Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis ini menggalakkan supaya kita melambatkan makan sahur sehingga ke peringkat yang akhir sebelum terbit fajar. Iaitu sebelum saat imsak yang disediakan diketahui oleh umum. Macam kita hari ni, kita ada waktu imsak, mana 10 minit sebelum waktu subuh atau terbit fajar. Itu waktu untuk kita berhati-hati. Boleh makan lagi tuan-tuan sekalian. Sebab waktu tak boleh makan tu ialah waktu masuk subuh, terbit fajar. Selagi belum terbit fajar, kita boleh makan. Cuma suruh kita berhati-hati. Jangan sampai nanti terlajak. Ya. Baik, dan kita disunatkan untuk mentakhirkan. Mana kalau boleh ujung-ujung. Macam sekarang ni tuan-tuan sekalian, kita masuk waktu pukul 5.50 berapa tadi 5.51 ke 5.52 pagi kan. Jadi kita makan dalam pukul 5 suku, 5.30 tu cantik lah tuan-tuan sekalian. Jangan terlampau cepat. Kalau kita terlampau awal, nanti kita pun cepat lapar. Tapi bukanlah itu sangat pun. Tapi yang penting kita nak ambil sunnah Rasulullah SAW tu. Kerana Nabi sering berpuasa di hujung bersahur di hujung waktu. Dan juga dalam satu hadis disebutkan para sahabat itu suka melambatkan sahur dan mempercepatkan buka puasa. Ini amalan para sahabat Nabi, tentu sekalian. Jadi amalan siapa lagi yang lebih sempurna? Tentu sesudah Nabi, para sahabat, sebab mereka yang paling dekat dengan Nabi dan mereka juga beramal terus melihat apa yang dilakukan oleh Nabi. Amalan mereka itu direct dengan apa yang mereka lihat. Macam kita ni tak ada kan? Kita dengar dari simpulan, dengar daripada simpulan macam tu. Baik, kemudian menyegerakan berbuka puasa. Tadi melambatkan sahur tu salah satu sunnah. Yang keduanya iaitu menyegerakan berbuka puasa. An Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Rawahul Muslim. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahawasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang ramai masih berada dalam keadaan baik selagi mereka menyegerakan berbuka puasa, yakni setelah masuk waktunya. Segera berbuka puasa itu bukan kita berlawan cepat tak. Kena yakin dah masuk waktu. Macam sekarang kita ada jam. Tengok jam tuan-tuan sekalian, pukul berapa. Ataupun kita dengar azan. Azan, tapi azan kat masjid tu sekalian, Bilal tu dah makan dulu dah. Kan dia makan ngap-ngap lambat. Kita tunggu dia punya puasa jadi lambat. Tapi biasanya Bilal tu dia makan tamar sebiji, 2 biji, lepas tu dia teguk air, kemudian dia azan kan. Masih awal lagi lah. Tapi yang paling senang kita ada waktu. Macam handphone kita tuan-tuan sekalian, kita boleh set. Macam saya tiap-tiap kali masuk waktu, bukan waktu berbuka dan sahur saja, setiap waktu sembahyang, ada peringatan. Tak ingat saya daripada Astro. Dia akan hantar pada kita sekarang masuk waktu subuh. Macam tu contohnya ya. Kemudian dia ada pula peringatan lepas tu zuhur lagi berapa jam. Macam tu. So kita boleh prepare awal. Kita boleh dah dapat persediaan awal. Baik. Apa makna hadis ini? Yakni perbuatan menyegerakan berbuka puasa setelah masuk waktunya adalah digalakkan oleh Islam dan peraturan ini sayugialah dipatuhi supaya mendapat pahala yang dijanjikan. Jadi kita ikut apa yang diajar oleh Rasulullah, insya-Allah kita akan dapat pahala yang banyak yang telah dijanjikan. Baik, masa berbuka puasa. Masa berbuka puasa diterangkan dalam hadis seperti berikut. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabatis syamsu faqad aftara as-shaim." Rawahul Bukhari. Ini waktu berbuka ya. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu katanya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila tiba waktu malam. Ustaz Omar lama tak jumpa. Apa khabar? Sihat ya? Ustaz Omar Jaafar tuan-tuan sekalian ya. Ini penceramah terkenal. Dan juga leader MLM. Selamat datang Ustaz.
Apabila tiba waktu malam dari arah sini dan beredar waktu siang dari arah sini, serta tenggelamlah pula matahari, maka dengan yang demikian telah berbukalah orang yang berpuasa kerana telah masuk waktunya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Berbuka dengan buah tamar, disunatkan juga berbuka puasa dengan buah kurma atau tamar, seperti yang diterangkan dalam beberapa buah hadis, di antaranya seperti berikut. An Salman bin Amirin Ad-Dhabi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakatun fa illam yajid fal ma'u fa innahu tahurun, rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Daripada Salman bin Amir radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang dari kamu berbuka puasa, hendaklah ia berbuka dengan buah kurma ataupun kita panggil tamar. Buah kurma ataupun tamar. Kerana buah kurma itu ada berkatnya, banyak khasiatnya. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, nanti satu masa saya akan buat satu tazkirah khas berkaitan dengan kelebihan buah tamar. Tamar ni kelebihannya, ya Allah tuan-tuan sekalian. Sampai saya baca satu buku tuan-tuan sekalian yang ditulis oleh kumpulan profesor-profesor pemakanan UKM tuan-tuan sekalian. Saya ada satu buku tau, tebal tuan-tuan sekalian. Siap dia sebut tentang nutrisinya apa semua. Sampai rupanya orang sakit kena demam denggi. Demam denggi tu pun boleh boleh dirawat dengan makan tamar tuan-tuan sekalian. Kita hari ni kalau demam denggi kita bagi minum 100 plus. Ataupun daun air rebusan pucuk betik. Daun betik tuan-tuan rebus minum, tapi pahit ya Allah. Ataupun sup ketam. Ini antara makanan-makanan yang baik untuk orang yang kena demam denggi. Tapi saya dapati tuan-tuan sekalian, dalam buku tersebut salah satu rawatan untuk orang denggi juga ialah makan buah tamar. Nanti insya-Allah tuan-tuan sekalian, saya dapatkan buku tu esok malam insya-Allah esok malam kita bicara tentang buah tamar saja tuan-tuan sekalian. Kenapa buah tamar tu barakah dan mempunyai khasiat yang banyak. Sebab tu banyak hadis-hadis dari Quran berkaitan dengan tamar tuan-tuan sekalian, ataupun kurma. Baik, perintah baginda, sekiranya tiada buah kurma, nak makan kurma tak ada tuan-tuan sekalian. Macam kita ni okey, alhamdulillah, macam-macam jenis kurma. Dulu kita kecil-kecil, kurma yang ada cuma kurma orang bagi tamar India tuan-tuan sekalian. Melekit, basah kan, makan pun tak tahu selera. Sekarang ni masya-Allah ada Medjul, Palestin, Jordan, besar-besar tu kan, sebiji ada tak habis. Lagi apa? Taman Mariami A, double A, large, jumbo. Oh, masya-Allah. Ajwa, ada ajwa macam-macam juga. Kemudian ada Mabrum. Mabrum tu dulu harga RM30 masa mula masuk, sekarang RM60 sekilo tuan-tuan sekalian. Tapi sedap. Ada Rutop, ada Dejlet Nur, kurma tangkai. Tapi kawan-kawan kita di Indonesia tak dapat menikmati benda-benda macam ni tuan-tuan sekalian. Di Indonesia saya difahamkan kawan-kawan, dia punya tamarnya masih macam kita dululah. Kalau tamar yang ada macam kita hari ni, tangkai apa semua, itu pun mahal sangat tuan-tuan sekalian. Mahal. Saya difahamkan ada kawan saya seorang yang import daripada Tunisia, Libya tuan-tuan sekalian. Dia jual kat sana satu kotak tu yang 400 gram tu, dia jual sampai 20 lebih tuan-tuan sekalian. Kat sini kita sekarang RM12, RM14 lebih murah kan. Kita ni tamar alhamdulillah, macam-macam jenis tamar ada tuan-tuan sekalian. Jadi jangan lepaskan peluang untuk kita mendapatkan barakah buah tamar. Baik, perintah baginda supaya umatnya berbuka puasa dengan buah kurma ialah perintah sunnah. Dia berbentuk sunnah saja bukan wajib. Sunnah. Malah baginda sendiri mengamalkan seperti yang diterangkan dalam hadis yang berikut. Ini ada satu hadis lagi berkaitan dengan tamar juga. Maknanya Nabi bukan dia cakap saja, bukan dia suruh saja, tapi Nabi buat dulu tuan-tuan sekalian. Ajar pada kita. Biasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa sebelum solat. Maknanya berbuka dulu baru solat. Ya Allah tuan-tuan sekalian, ni
Staff saya ni bagus lah. Dia sediakan air kelapa pula tuan-tuan sekalian. Apa? Ini pun banyak khasiat tuan-tuan sekalian, air kelapa. Dia perah lemon pula tu. Aduh. Kat luar sana sekarang buah kelapa tak ada. Ini pun kelapa tanam sendiri ni tuan-tuan sekalian. Kelapa hijau. Buahnya banyak. Satu tandan dekat 30 biji tuan-tuan sekalian. Macam apa? Tu tanam sebelah kandang kambing. Dapat apa nama ni? Baja organik. Sedap. Baik, biasanya Rasulullah SAW berbuka puasa sebelum solat. Jadi kalau hidangan dah siap, tuan-tuan solat juga. Solat tu makruh tuan-tuan sekalian. Sebab tu banyak hadis berkaitan dengan masalah bila bertemu makanan yang telah dihidang dengan solat, kena solat dulu. Antaranya disebutkan iza quddimal asya anil isya, apa nama ni, lupa pula tu sekalian dia punya. Bila bertemu waktu makan malam dan juga solat isya, dahulukan makan malam daripada solat isya. Jadi dalam hadis ini Nabi akan berbuka dulu baru solat dengan beberapa biji buah kurma yang masih basah ataupun kita panggil rutab. Tuan-tuan yang biasa pergi umrah, kalau kita pergi dekat Masjid Quba, itu dia ada yang warna kuning dengan warna apa nama ni, merah tu kan. Yang merah tu namanya balah. Yang merah tu balah. Yang kuning kemudian dia masak sikit, yang tu namanya rutab, iaitu kurma basah. Kalau tidak dapat, baginda berbuka dengan beberapa biji buah kurma yang sudah kering. Kalau tak ada rutab, baru kurma kering. Kurma kering ni dulu kita kat Mesir lah tuan-tuan sekalian. Kawan-kawan kat Mesir nak cari tamar macam kita kat sini pun bukan ada sangat tuan-tuan sekalian. Kat sana tamar dia tamar kering. Tuan-tuan pergi kedai-kedai semua tamar kering. Tamar tu pula tuan-tuan sekalian nak kena rendam dengan air dulu. Kalau tak keras. Kena rendam dulu dengan air. Jadi kalau tak ada juga rutab, tak ada tamar basah, baginda cari tamar kering. Kalau tidak dapat juga, baginda berbuka dengan beberapa teguk air sejuk. Kalau dah tak dapat jugalah tuan-tuan sekalian, cari tamar tak ada, minum air sejuk. Tapi kita sini banyak tuan-tuan sekalian tamar. Baik, menurut huraian ulama, tak dapat dinafikan bahawa buah kurma banyak faedahnya atau khasiatnya. Lebih-lebih lagi bagi orang yang hendak berbuka puasa. Bagi orang yang hendak berbuka puasa, ataupun tuan-tuan sekalian orang perempuan yang mengandung, atau perempuan yang menyusukan anak, ataupun kita orang lelaki tuan-tuan sekalian yang ada ialah penyakit-penyakit yang boleh mengganggu kesihatan kita, maka elok makan tamar tuan-tuan sekalian. Macam contoh orang kena kecil manis tuan-tuan sekalian. Orang kecil manis dia tak bagus makan nasi tuan-tuan sekalian. Sebab tu suruh kurangkan sikit makan nasi. Doktor kata, ustaz, makan nasi separuh je, separuh bagi orang lain. Tapi kita nak perlukan tenaga tuan-tuan sekalian. Jadi makan buah tamar. Buah tamar tu insya-Allah akan membantu memberi tenaga pada badan kita. Sebagai buah yang manis lagi lazat, buah kurma sangat sesuai dengan manusia yang sedang mempunyai perut yang kosong. Orang yang perutnya kosong paling sesuai makan ialah tamar tuan-tuan sekalian. Kerana ia mempunyai khasiat. Ia dapat memberi tenaga dan menyegarkan kisaran me'dah. Me'dah ni apa? Kita punya sistem perut kita tuan-tuan sekalian. Dan jika ada bekas-bekas makanan yang terpendam, ia dapat membersihkannya. Jadi bila kita makan tuan-tuan sekalian, ini perut kita ni, tuan-tuan kalau ikut program-program macam makanan-makanan kesihatan dengan syarikat-syarikat yang ada jual makanan kesihatan, tuan-tuan akan ditunjukkan bagaimana punca penyakit ni antaranya iaitu perut kita yang berkeladak tau tuan-tuan sekalian. Dia ada karat-karat. Bila kita makan tu dia melekat benda-benda tu. Najis keluar juga kan, tapi ada lagi karat-karat tu. Jadi dengan kita makan tamar ni dia mempunyai serat ya. Jadi serat-serat ni akan membersihkan tepi-tepi ni ya, bersihkan habis. Sama juga kalau kita makan madu. Madu tu dia panas, dia akan mencairkan lemak-lemak yang melekat pada kita punya usus kita ataupun perut kita ya. Jadi pastikan tuan-tuan sekalian, benda-benda seperti ini sangat bagus untuk kita makan kerana ia membantu sistem perut kita. Perut ni tuan sekalian kena jaga.
Sebab Nabi SAW menyebut dalam satu hadisnya bahawa semua penyakit berpunca daripada perut. Dengan keadaan perut kita yang lemah, tidak dapat proses dengan baik, kemudian dengan selaput-selaput yang melekat, dia menyebabkan tubuh badan kita tidak dapat menyerap vitamin, tidak dapat menyerap apa juga khasiat-khasiat yang ada pada makanan. Itu menyebabkan kita jadi lemah dan kita selalu tak sihat. Demikian juga halnya air sejuk yang sedia diketahui oleh umum tentang faedahnya kepada tubuh badan dan perjalanan darah. Jadi selain daripada tamar tadi, iaitu air sejuk juga sangat bagus untuk melancarkan perjalanan darah kita. Supaya jangan darah tu terlampau pekat, sebab bila pekat dia akan jadi darah tinggi. Jadi bila dilancar, jalan elok seluruh tubuh badan kita, okeylah tuan-tuan sekalian, sihat. Dan lebih baik lagi apabila air sejuk itu tuan-tuan masukkan sedikit garam bukit. Garam bukit itu juga mempunyai khasiat yang sangat banyak. Tapi dia nak kena air sejuk ya. Jangan minum garam bukit dengan air suam atau air panas, dia hilang khasiat dia tuan-tuan sekalian. Dia nak kena dengan air sejuk. Terima kasih Abang Zaid. Dapat bersama malam ni. Lama tak medang-medang. Biasa kita jumpa di Khulafak Seksyen 20 sebelah Maybank. Sekarang Maybank pun tutup tuan-tuan sekalian. Tak boleh pergi sana. Baik tuan-tuan sekalian, saya kira setakat ini dulu pada malam ini. Kita dah sampai 10-19 minit malam. Tuan-tuan boleh mengikuti terus program kita pada malam-malam berikutnya. Saya nak ambilkan sikit lagi juga. Ada 2 hadis je. Sebab lepas tu dah masuk tajuk lain. Saya sambung sikit ya. Sambung sikit 2 hadis. Sebab lepas ni dia masuk tajuk bab sedekah pula. Ini masih bab berbuka lagi. Baik. Saat berbuka puasa dan keistimewaannya. Keistimewaan saat berbuka puasa diterangkan dalam hadis yang berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-shaim farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya baginda Rasulullah SAW bersabda, orang yang berpuasa mendapat 2 kegembiraan. Pertama, gembira semasa berbuka puasa, dan kedua, gembira semasa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Masya-Allah tuan-tuan sekalian ya. Ini kelebihan orang yang berpuasa. Sebab orang yang berpuasa ni dia dapat 2 kegembiraan. Satu, ketika mana dia berbuka. Ada juga ulama mengatakan masuk buka tu ialah hari raya. Ada yang mengatakan buka tu bukalah tiap-tiap hari kita gembira dapat makan. Dan juga di akhirat nanti. Jadi di akhirat ni tuan-tuan sekalian, hanya beberapa orang tertentu dan amalan tertentu saja yang menjadikan seseorang itu dapat bertemu dengan Allah Ta'ala, melihat wajah Allah Ta'ala tuan-tuan sekalian. Tetapi di antaranya ialah puasa. Jadi alhamdulillah tuan-tuan sekalian kita dapat puasa, mudah-mudahan kita dapat melihat wajah Allah Ta'ala di akhirat. Menurut huraian para ulama, ia bergembira semasa berbuka puasa kerana dapat menyempurnakan ibadah puasanya dengan pertolongan Allah dan taufiknya. Manakala kegembiraannya pada hari akhirat kerana mendapat balasan yang sebaik-baiknya. Sebagai bersyukur akan nikmat Allah dan limpah kurnianya, digalakkan berdoa. Kerana doa orang yang berpuasa sangat makbul pada saat berbuka puasa. Jadi sama juga. Sahur pun kita berdoa makbul, yang keduanya buka pula tuan-tuan sekalian. Dan Nabi SAW menyebut, di antara kelebihan orang yang berpuasa itu, doanya makbul daripada ia mula berhenti makan. Maksudnya daripada kita sahur tu berhenti je makan, terus sampai kita berbuka puasa. Doa kita makbul. Jadi ada waktu-waktu senggang, waktu kosong tuan-tuan sekalian, ambil peluang untuk kita berdoa. Berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah apa-apa pun tuan-tuan sekalian. Minta supaya sentiasa kita sihat, ahli keluarga kita, orang tua kita dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak kita juga mudah-mudahan mudah diurus. Semuanya kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni tak mampu buat apa-apa tuan-tuan sekalian. Semuanya atas ketentuan Allah. Kita boleh berusaha, tapi usaha kita banyak mana tuan sekalian. Sebab itu kita ni, antara usaha dan juga doa ni, dia sentiasa ada ada persamaan. Sentiasa ada hubungan. Jangan kita berusaha, kononnya usaha kita saja menentukan. Tidak tuan sekalian. Doa juga. Minta pada Allah. Sebab tu yang Nabi ajar pada sahabat-sahabat kan, tiap kali lepas sembahyang macam apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini jangan lupa tu sekalian baca doa ni. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tiap kali lepas sembahyang Nabi ajar. Allahumma a'inni ala zikrika. Wahai Tuhan, minta ya Allah, tolong ya Allah,
bantulah aku agar sentiasa aku mengingati kamu. Ni, lidah ni nak zikir nama Allah. Kalau tak diizin Tuhan tu sekalian tak boleh. Itu sebab banyak orang tu sekalian waktu kosong ada, lidah ada. Tapi lidah guna apa? Lidahnya ngumpat orang, lidahnya menyanyi, lidahnya jarang berzikir nyebut nama Allah Ta'ala tu sekalian. Jadi tu minta pada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Minta, wahai Tuhan, tolong bantu aku agar aku ni jadi orang yang sentiasa syukur dengan nikmat-nikmat-Mu. Syukur ni macam mana tuan-tuan sekalian? Menggunakan seluruh nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita untuk kita mentaati Allah Ta'ala. Bagi kesihatan, jangan lupa sembahyang, jangan lupa beribadah. Bagi duit tuan-tuan sekalian, rezeki, nikmat duit. Kalau beli pakaian, menutup aurat. Beli makanan yang halal, yang barakah, halalan thayyibah. Dapat lebih duit, kita rezeki, kita disedekah pada orang. Ini pula bulan Ramadan, jangan lupa bayar zakat tuan-tuan sekalian. Zakat dah wajib daripada 2 malam lepas. So kita dah boleh dah. Malam ni dah malam yang ketiga. Jangan nanti sampai ujung, ya Allah, terlupa dah raya dah tuan-tuan sekalian, tak bayar zakat. Itu. Jadi konsep syukur tu bukan setakat bila kita makan kenyang, Allahu Akbar, tapi lepas tu sembahyang tidak, tak mau macam tu. Jadi tu Nabi suruh minta tolong tu. Wa husni ibadatik, minta, wahai Tuhan, bantulah aku agar aku dapat memperbaiki ibadahku. Kita nak perbaiki ibadah pun minta tolong dengan Allah Ta'ala tu sekalian. Ada orang sembahyang, tapi adakah sembahyang dia terbaik? Dah lah sembahyang seorang-seorang, laju pula. Minta dengan Allah, wahai Tuhan, tolonglah bantu aku nak solat yang terbaik, ya Allah. Macam mana? Berjamaah, kemudian dengan tertib, dengan tamak ninahnya. Tu maknanya kita minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan lupa sekalian. Baik, dalam satu hadis lain disebutkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-saimu hina yuftir wa da'watul mazlum. Rawahu Tirmizi. Apa katanya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya makbul tuan-tuan sekalian. Tidak ada hijab antaranya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Yang pertama iaitu doa orang yang berpuasa semasa ia berbuka. Tuan-tuan, masa berbuka tu janganlah kita cuma baca doa Allahumma lakasumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu dah hafal daripada kecil. Itulah bacanya tu sekalian. Tambahlah lagi. Sebelum masuk waktu berbuka tu, ambil. Masuk waktu berbuka berapa? Hari ni kapar tuan-tuan sekalian 7.21. Macam tu. Jadi jangan kita duduk makanan tu tunggu dah azan baru pergi. Dah. Kita mulalah daripada 7.15. Duduk dengan anak-anak, dengan isteri kita, kumpul tuan-tuan sekalian. Baca doa. Mintalah doa apa-apa pun. Allah Ta'ala ni dia tak lokek tuan-tuan sekalian, tak tamak. Kita minta apa dia bagi tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala lagi banyak kita minta, lagi dia suka. Lagi banyak kita minta, lagi dia suka. Dia tak macam kita kan. Kita ni kalau orang minta, sekali minta kita bagi, kali kedua dah bunyi dah. Tapi Tuhan tak. Lagi kita minta dia suka, ya Allah. Lagi dia suka. Pasal apa? Menunjukkan kekuasaan dan kehebatan Allah dan kelemahan kita sebagai hamba yang sangat memerlukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, doa orang yang dizalimi. Masya Allah tuan-tuan sekalian, doa orang yang dizalimi. Sebab tu jangan zalim. Sekalipun dia orang kafir tuan-tuan sekalian. Dalam satu hadis lain ditambahkan, wa in kana fasiqan wa in kana kafiran. Sekalipun orang yang kamu zalimi itu orang fasik, iaitu orang yang sentiasa buat dosa, ataupun dia orang kafir tuan-tuan sekalian. Dia ahli maksiat tuan-tuan sekalian. Tapi bukan berarti kita boleh zalim dengan dia. Tak boleh. Kalau kita zalim dengan dia, soal dosa dia dengan Tuhan. Yang kita zalim dengan dia, apa hak kita? Itu pun tuan-tuan sekalian akan menyebabkan kalau dia doa, doanya didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya selalu ingatkan tuan-tuan sekalian. Contoh kita tengok ada orang berlaku aksiden tepi jalan. Dia bergaduh, dia belasah pula orang tu tuan-tuan sekalian. Dan apa hak kita pukul dia tuan-tuan sekalian? Tak ada siapa nak aksiden. Dia kebetulan, mungkin kecuaian betul, tetapi kesilapan dia tu kita serah pada yang berwajib. Bagi pada polis siasat. Kalau betul memang tuan-tuan sekalian dia bersalah, ada undang-undang. Macam tu je orang mencuri. Tuan-tuan tahu orang mencuri, mana boleh kita belasah dia, pukul dia. Soal dia mencuri itu salah dia dengan tuan punya barang. Dan kita ada bahagian penguatkuasaan. Ada undang-undang, ada peraturan. Yang kita pergi pukul dia kenapa?
Tak boleh tuan-tuan sekalian kita pukul dia. Walaupun dia fasik, dia buat dosa sekalian. Wa in kana kafiran, sekalipun dia orang kafir. Antara kekufuran antara dia dengan Tuhan, antara dia dengan Allah Taala. Kita tak ada hak untuk menzalimi orang kerana dia kafir. Jangan kita kata dia kafir. Kan? Kita tuduh dia macam-macam tuan-tuan sekalian. Kita fitnah dia macam-macam. Jangan kerana dia kafir kita fitnah dia. Alasan dia kafir. Tak boleh tuan-tuan sekalian. Sebab tu Nabi SAW menyebut, man aza zimmiyan faqad azani. Siapa yang menyakiti orang-orang kafir zimmi, seolah-olah dia menyakiti aku, kata Rasulullah. Kita kat sini kat Malaysia kadang-kadang tuan-tuan sekalian kan, sikit-sikit kafir tu, kafir ni, kafir harbi, macam-macam kita tuduh. Sedangkan dalam negara kita tidak ada kafir harbi tuan-tuan sekalian. Yang boleh isytihar orang kafir harbi ialah pemerintah. Kita individu seorang-seorang pergi tuduh orang, sini itu kafir harbi, kafir harbi. Tak boleh tuan-tuan sekalian. Bila kita sebut kafir harbi, berarti kita telah menghalalkan darahnya. Zalim tak kita tuan-tuan sekalian? Zalim. Tuan-tuan zalim dengan mereka, kena minta maaf. Tapi ada tak hari ni kita minta maaf dengan mereka? Tak ada. Dia kafir. Sama juga orang berhutang. Dia berhutang dengan orang kafir, dia wajib bayar tuan-tuan sekalian. Tapi ada orang, masa dia berhutang dulu, dia tak tanya pun kau kafir ke tidak. Dia tak kira, dia tahu pun orang tu kafir. Dia berhutang, tapi bila nak bayar, alah orang kafir, tak apa. Janji, macam tu juga. Berjanji. Masa berjanji, kita tahu dia orang kafir tuan-tuan sekalian. Tapi kita buat perjanjian. Bila kita langgar, alasan dia kafir. Boleh ke tuan-tuan sekalian macam tu? Tak boleh. Itu zalim tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita zalim dengan orang kafir, orang kafir tu berdoa tuan-tuan sekalian. Walaupun dia kafir, Allah Ta'ala akan dengar doanya tuan-tuan sekalian. Jangan main-main tau tuan-tuan sekalian. Kita ni kadang buat sesuatu ikut nafsu, ikut emosi, tak fikir tuan-tuan sekalian, adakah yang kita buat itu benar ke tidak. Akhirnya tuan-tuan sekalian, kita buat satu tindakan yang salah, lalu tergambar pada orang kafir, inilah Islam. Islam ni buat zalim, Islam ni langgar perjanjian, Islam ni tipu orang. Padahal tuan-tuan sekalian, yang nipu tu bukan Islam, kita tuan-tuan sekalian. Tapi oleh kerana kita ni berpakaian pakaian ni, ialah orang kata orang Islam pakai jubah cantik, kopiah putih, kemudian kita pula bercakap Islamnya hebat, tapi kita akhirnya menipu, kita menyalahi janji apa semua, akhirnya seolah-olah orang kafir nampak Islam tu yang salah tuan-tuan sekalian. Jadi salahnya siapa? Kita tuan-tuan sekalian. Jadi mari sama-sama kita pastikan tuan-tuan sekalian, kita balik ke pangkal jalan. Jangan sampai lagi tuan-tuan sekalian kita menzalimi orang-orang sama ada orang fasik ataupun orang kafir. Orang kafir ni kita dekati. Orang kafir ni tuan-tuan sekalian, dia ibarat klien kita. Kalau ibarat kita negeri meniaga tu sekalian, orang kafir tu kita punya klien, customer kita. Kalau customer kita tuan-tuan sekalian datang nak beli barang, takkan kita tak layan dia? Ataupun kau kafir? Tak. Kita orang meniaga tuan-tuan sekalian, orang meniaga ni yang penting asal barang jadi wang. Tu. Soal untung banyak sikit nanti dulu. Yang penting barang jadi wang. Tapi kalau orang kafir datang, kau kafir, kita tak layan. Agak-agak tu sekalian, ada orang nak masuk kedai kita ke lepas ni. Saya bukan kafir je, orang Islam. Sombong orang tu. Tak boleh tak. Tapi sebagai orang Islam tuan-tuan sekalian, kita berniaga, kita kena cerita produk kita yang bagus. Ni bagus. Memang masuk kedai saya gini. Kita cerita yang baik-baik supaya orang suka nak datang kedai kita, orang suka nak beli barang kita. Kita hari ni tu ada satu produk yang sangat bagus tuan-tuan sekalian. Apa produk yang bagus itu? Tak lain tak bukan tuan-tuan sekalian, produk itu ialah Islam. Jadi kita kena ceritakan yang terbaik tentang Islam pada orang ramai. Kalau kita tak mampu kita bercakap tuan-tuan sekalian, kita tunjukkan dengan akhlak kita sebagaimana Rasulullah. Tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok sejarah Nabi, kebanyakan orang masuk Islam tu bukan hanya semata-mata kerana Nabi jumpa masuklah Islam, kamu akan berjaya, kamu akan selamat. Tak. Kebanyakan mereka masuk Islam kerana melihat sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mereka tertarik untuk memeluk agama Allah Taala. Sikit lagi kita sekalian, 2 hari lagi nak habiskan malam ni. Esok malam kita tajuk cerita lain dah. Esok malam nak cerita Tamar tuan-tuan sekalian. Kalau tak lupa lah ya, saya cerita Tamar. Kalau tidak, kita sambung lagi hadis-hadis ni. Banyak lagi hadis tentang amalan sunnah. Menurut huraian ulama rahimahullah, semasa berbuka puasa sunat membaca doa yang berikut. Ini antara doa yang boleh kita baca. Allahumma lakasumtu. Ini kalau seorang, Allahumma lakasumtu. Tapi kita sekarang kan buka dengan anak bini kita. Jadi baca apa? Allahumma lakasumna. Tukar. Tu saya, kalau na kami.
Allahumma lakasumna wa ala rizkika aftartu. Tukar jadi aftarna. Jadi Allahumma lakasumna wa ala rizkika aftarna. Ya Allah, ya Tuhanku, untukmu jua aku berpuasa, dan dengan rezeki kurniaanmu aku berbuka puasa. Jadi dengan kemampuan, peluang yang Allah Ta'ala bagi, itulah kita dapat berpuasa. Yelah, orang lain sakit tak dapat puasa, kita dapat puasa. Alhamdulillah, bersyukur tuan-tuan sekalian. Selepas daripada itu pula, kita berbuka juga dengan kurniaan Allah Ta'ala. Ada orang sampai tak ada makanan dekat Afrika teruk kan. Kalau tuan-tuan perasan 2-3 tahun lepas, ada soal jawab agama kan di Timur Tengah. Kan di dalam YouTube ada. Sekarang pun tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube tu. Apa ceritanya soal jawab agama? Orang telefon Syekh tu tuan-tuan sekalian, tanya, dia kata, ya Syekh, macam mana dengan puasa kami yang kami tidak berbuka-buka sebab tak ada makanan? Menangis Syekh tu nak jawab tuan-tuan sekalian. Nangis tak jawab tuan-tuan sekalian. Sebab mengenangkan apa? Bagaimana kita ni tuan-tuan sekalian, rezeki begitu banyak pun kadang-kadang tak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Tetapi ada di belahan muka bumi sebelah tempat lain tuan-tuan sekalian, orang sampai tak ada makanan. Orang sampai kelaparan tuan-tuan sekalian. Di Habsyah, di Eritrea, di mana lagi sebelah sana tu, Afrika. Ada yang sampai terkada hurung lalat. Dia nak tepis lalat pun tak boleh. Sebab apa? Tenaga tak ada. Sebab tak ada makanan tuan-tuan sekalian. Kita ni kena syukur banyak-banyak tuan-tuan sekalian. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki yang banyak pada kita. Dan juga doa yang berikut. Ini lagi satu doa yang boleh kita baca. Ini pun jarang kita baca ni. Kita baca yang atas je tadi. Zahabaz zama wabtallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Dahaga telah hilang. Bila kita minum, hilanglah. Segala urat pun pula telah basah. Urat kita telah basah. Tadi kan dah dekat nak kering tuan-tuan sekalian, tak makan satu hari. Dekat nak basah. Dan telah sabitlah pahala. Makna pahala yang dijanjikan tu dapatlah kita. Pahala kita berpuasa daripada siang tadi tak makan tak minum tu, insya-Allah dapatlah malam ni tuan-tuan sekalian. InsyaAllah. Kan telah dijanjikan bahawa tiap-tiap malam malaikat akan mendoakan kita tuan-tuan sekalian dengan doa-doa keampunan, dan Allah Ta'ala mengirakan pahala kita setiap malam tuan-tuan sekalian. Tiap-tiap malam pahala kita dikira. Ini kira kita puasa ni kira gaji hari tuan-tuan sekalian. Macam orang kan ada gaji hari. Saya ingat lagi kat kampung dulu orang ngopek kelapa tuan-tuan sekalian. Habis dia bawa berapa guni tu, nanti toke Cina tu letak dah tuan-tuan sekalian. Duit upah dia hari-hari. Upah dia mengopek kelapa. Kopek kelapa, kupas kelapa ya. Saya hari tu pergi Kelantan sebut kopek dimarah orang Kelantan tuan-tuan sekalian. Ustaz cakap kopek tak bagus kata dia. Saya pun tak tahu apa makna tuan-tuan sekalian masa tu. Sekarang dah tahu dah. Kalau pergi Kelantan tak berani sebut kopek tuan-tuan sekalian. Kupas. Nanti malam kelapa disalai. Esok pagi-pagi orang kampung pergi dia pakai congkel kopra kelapa tu tuan-tuan sekalian. Nanti habis je ditimbang berapa disediakan. Kita ni macam itulah tuan-tuan sekalian. Puasa ni ibarat gaji hari. Malam ni dapat terus. Malam ni dapat terus. InsyaAllah. Cuma kita tak nampak. Kalau kita nampak bagus tuan-tuan sekalian kan. Kalau kita nampak lah tuan-tuan sekalian pahala puasa kita hari-hari. Saya ingat tuan-tuan sekalian awak tak pergi kerja dah. Ambil cuti tiap kali bulan Ramadan, cuti sebulan. Tiap kali Ramadan, cuti sebulan. Bos, cuti sebulan bos. Kosong pejabat tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Sebab masing-masing nampak pahala tiap-tiap hari. Tapi sekarang ni tak nampak. Itu maknanya apa? Allah Ta'ala nak uji kita. Yakin ke tidak dengan janji-janji Allah Ta'ala dan Rasulullah. Kalau kita yakin, walaupun tak nampak, kita tetap akan terus beramal. Baik tuan-tuan sekalian. Jumpa lagi esok malam. Ni pun jam 10 lebih. Ada lagi teman-teman lain buat live. Tuan-tuan pergilah tengok tuan-tuan sekalian. Tambah-tambah ilmu kan. Sementara belum kita tidur lagi ni. InsyaAllah tuan-tuan sekalian. Dan tuan-tuan sekalian, saya maklumkan sekali lagi tuan-tuan sekalian, di sekeliling kita ramai tuan-tuan sekalian teman-teman yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan kelaparan, kekurangan makanan di bulan Ramadan ini kerana PKP ini. Jadi kalau ada tuan-tuan yang mempunyai rezeki yang lebih, boleh dikirimkan kepada kami tuan-tuan sekalian untuk kami sampaikan. Kita ada buat pack-pack macam-macam tuan-tuan sekalian dengan kawan-kawan kita. Ada tu Haji Masyruhin tu, saya tak tahu bersama kita dak malam ni. Beliau tuan-tuan sekalian misalnya di sana kita buat pack-pack ubi kayu, keledek, jagung, nanas apa semua dengan harga di bawah pasaran tuan-tuan sekalian. Kalau pergi pasar tak dapat harga tu. Tapi ni tuan-tuan sekalian satu nak tolong petani.
Ya. Sebab petani tanam nanas setahun tuan-tuan sekalian. Tiba-tiba musim panen ataupun musim menuai, dia tak dapat jual buah kerana berlaku darurah ni tuan-tuan sekalian. Jadi kita tolong tuan-tuan sekalian yang ada rezeki, sama ada tuan-tuan bagi duit tu untuk kita beli dan kita agihkan pada orang fakir miskin, ataupun tuan-tuan beli bawa balik boleh masak tuan-tuan sekalian pun boleh. Jadi kita dapat tolong dua orang. Satu, kita tolong petani, yang mana tadi petani tadi dah menuai tapi tak boleh jual hasil dia. Sebab kalau kita tak tolong, dia tak pulang modal, akan datang semak kebun dia tu dia dah tak boleh tanam lagi. Jadi dengan ini kita bantu modal, ada upah sikit untuk dia. Yang kedua, kita bantu pula fakir miskin dan orang-orang susah yang memerlukan tu sekalian. Jadi insya-Allah siapa yang berminat boleh hubungi saya 019 271 5765 019 271 5765 dan boleh bank in terus ke akaun kami tu sekalian, akaun saya Maybank 562085510062 562085510062. Silakan tuan-tuan sekalian, sementara kita masih berada di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita akan dilipat gandakan pahala kita dengan kita membantu orang-orang yang susah ikut kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita ulurkan di saat-saat genting seperti ini, Allah Ta'ala gantikan dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Okey, jumpa lagi esok malam. Kita tutup majlis kita dengan doa seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa dzurriyyatina ajmain minan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata mal iman. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun, wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun, wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma akhtim lana bi khatimatis sa'adah wa la takhtim alaina bi khatimatis syaqawah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.